bukan dengar main-main punya, dengar betul-betul serius. Dan fayattabi'una ahsana, dan mereka ikut yang terbaik daripada Al-Quran. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah yang orang yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk. Memanglah Al-Quran hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan setakat membaca je. Kita ingat Al-Quran ni kita baca ke tak? Dia ada ikut tilawah itu maksudnya tala tu ikut. Wasyamsi wal-laili idza talaha. Tala tilawah tu ikut. Jadi dia baca, dia ikut. Tilawah tu bukan kita bertilawah je, kita baca dan kita ikut. Kalau qiraah, kita baca, kita faham. Kita baca dan kita faham. Yang tilawah, kita baca, kita ikut. Jadi orang ni ikut, dan dia Allah Subhanahu wa taala jamin. Allah Subhanahu wa taala jamin pasal dia ikut Al-Quran, dia takkan sesat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tinggalkan dua perkara, kamu takkan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ikut Al-Quran saja, Allah Subhanahu wa taala beri mereka itu di atas petunjuk Allah. Dalam ayat yang lain, ulaika ala hudan min rabbihim, mereka di atas petunjuk Allah. Ini mereka itu orang yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu orang yang ulul albab yang sempurna akal dia. Jadi kita nak tengok akal kita sempurna ke tidak. Akal kita sempurna ke tidak, seberapa banyak kita ikut Al-Quran. Kalau akal kurang akal lah, cakap kurang akal, awak ni kurang akal. Kurang akal adalah tak ikut Al-Quran. Tak ada akal lah kalau tak ikut Al-Quran. Kurang akal tak ada akal terus. Sebab itu cakap orang-orang musyrik ni, mereka ni tak berakal. Mereka ni tak ada akal. Tak ada akal punya orang. Kalau kurang sikit akal dia, kadang ikut, kadang tak ikut. Ni kurang akal punya orang. Nak sempurna akal yang sempurna, apa saja Allah perintah, dia ikut. Itu orang yang sempurna akal dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang mereka yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati di atas kekufuran. Jadi mad'u, orang yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdakwah kepada masyarakat kaumnya. Ada yang terima Islam, ada yang tak terima Islam. Betul? Antara pakcik dia tak terima Islam. Siapa pakcik dia tak terima Islam? Abu Lahab pakcik dia. Abu Lahab pakcik dia tak terima Islam. Abu Talib tak terima Islam. Banyak lagi saudara mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terima Islam. Jadi Allah cakap, afaman haqqa alaihi kalimatul adab, maka adakah orang yang telah ditetapkan atasnya kalimah azab. Apa kalimah azab? Allah cakap, la'amla'annaha minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan penuhkan neraka ini dengan manusia, dengan jin semuanya. Yang kafir, aku akan penuh. Itu kalimah azab tu, kalimah azab. Dan dalam hadis yang lain, aku akan penuhkan neraka ini dengan orang-orang kafir, fala ubali, dan aku tak kisah, aku tak peduli. Aku tak peduli, aku akan penuhkan neraka ini dengan orang-orang yang kafir, hukuman azab. Jadi itu kalimatul azab. Jadi apakah orang yang telah ditetapkan atasnya kalimah azab ataupun hukuman azab disebabkan kekufurannya, dia sama tak dengan orang yang dijanjikan tadi, dijanjikan berita gembira? Tak sama. Jadi bagi mereka yang tak terima tauhid dan masih nak kekal dalam kesyirikan, kata Allah, afa anta tunqizu man finnar, adakah engkau wahai Rasulullah berkuasa selamatkan mereka yang di dalam neraka, yang telah ditakdirkan kekal di dalam neraka. Jangan dekat kita, tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh selamatkan orang yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia ni akan kekal di dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berkuasa.
Rasulullah di hari kiamat, Rasulullah tak ada kuasa untuk keluarkan orang-orang dalam neraka yang dah kekal lah. Orang musyrik, orang-orang yang tak ada iman ni, nak keluarkan mereka ni, orang yang telah ditetapkan mereka ni mati dalam kekufuran. Atau kalau dia boleh, Rasulullah SAW boleh keluarkan, tentu dia akan keluarkan pakciknya Abu Talib yang banyak berjasa. Sebab itu Al-Abbas tanya kepada Rasulullah SAW, apa yang kau boleh lakukan kepada Abu Talib yang apa ni? Ada juga pendapat-pendapat orang yang dekat Abu Talib ni orang beriman, orang Syiah, terutamanya Syiah dekat Abu Talib ni orang yang beriman. Dan ada juga ustaz-ustaz, saya tak sebut nama, yang dekat Abu Talib ni mati dalam beriman. Abbas tanya kepada Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah boleh lakukan untuk Abu Talib yang dalam neraka itu. Rasulullah SAW kata, dengan syafaat aku, dia dapat siksaan yang paling ringan sekali. Dengan syafaat aku, dia dapat boleh bagi syafaat, tapi tak boleh keluarkan. Tak boleh keluarkan dia daripada dia api neraka, tapi dia dapat siksaan yang paling ringan sekali di dalam neraka. Tapi dalam neraka juga. Syafaat Rasulullah SAW tak terkena kepada orang yang musyrik. Orang yang lakukan syirik, jangan harap, jangan mimpi dapat syafaat Rasulullah. Hidup di dunia tak nak dengar cakap Rasulullah SAW, buat perkara-perkara syirik. Lepas tu di akhirat awak nak minta syafaat Rasulullah SAW, memang tak. Rasulullah SAW tak berkuasa pun. Bukan nak cakap apa, Rasulullah tak ada kuasa ni. Afa anta tunqizu man finnar, kata Allah, adakah kamu berkuasa untuk menyelamatkan orang yang ditakdirkan, ditetapkan kekal di dalam neraka? Rasulullah SAW sendiri tak ada kuasa. Siapa lagi? Kalau Rasulullah SAW tak ada kuasa. Syafaat itu Rasulullah jadi orang tengah saja. Syafaat. Tapi nak cakap Rasulullah ada kuasa keluarkan orang dalam neraka, ayat ni cakap Rasulullah SAW tak ada kuasa. Tak ada kuasa untuk lakinnal ladzina, akan tetapi sebaliknya, alladzina taqaw, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang menjauhkan syirik, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu Allah perintah dia untuk mentauhidkan Allah, dia mentauhidkan Allah dan dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Syirik, lahum ghurafun min fawqiha, bagi mereka ghuraf, mahliga yang tinggi bertingkat-tingkat. Min fawqiha ghuraf, dan dari atas dia ada bertingkat-tingkat. Jadi nak cakap mahliga ini kita tak dapat gambarkan lah macam mana dia punya tingkatan dia. Dalam hadis yang lain, satu tingkat dengan satu tingkat itu macam kita lihat bintang itu tingkat atas. Jadi kita kalau tinggal flat tingkat 8 dengan tingkat 7 dengan tingkat 8 apa? Atas aku ni tingkat 8, aku tingkat 7. Itu kalau kita dekat atas aku ni, itu bintang tu. Dia punya tingkatan dia jauh sekali. Jadi tingkatan tadi berdasarkan kepada ketakwaan seseorang itu. Jadi di sini perintah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa ni dia settle semua sekali, dunia akhirat. Dunia, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki daripada jalan dia tidak sangka-sangka jalan. Allah akan mudahkan urusan dia. Allah akan banyak takwa ni di dunia ni, dia punya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajar kamu, Allah akan beri kamu ilmu. Takwa ni macam-macam. Itu di dunia. Di akhirat pula adalah last kali dapat syurga. Tak ada jalan tuan-tuan. Tak ada jalan kita nak hidup di dunia ni melainkan dengan takwa. Takwa, manual dia mana tuan-tuan? Manual dia Dzalikal kitab, itulah kitab, inilah kitab, la raiba fi, tiada keraguan dia punya di dalamnya, hudan, petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Al-muttaqin, lil muttaqin,
bagi orang yang bertakwa. Kitab dia, manual dia adalah Al-Quran. Jadi kita ikut Al-Quran, benar-benar belajar Al-Quran, kaji Al-Quran, ikut Al-Quran, kita mohon Allah SWT jadikan usaha kita, usaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah SWT janji akan diberi pahala yang tinggi bertingkat-tingkat. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Ada yang kata di sekelilingnya. At-Tabari kata ayat Quran yang cakap syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oh, susah kita nak faham. Macam mana rumah sebuah rumah majikan mengalir di bawahnya sungai. Melainkan rumah tu flat lah, ataupun rumah high rise punya bangunan yang tinggi. Tapi kalau rumah biasa je, rumah yang biasa tu, macam mana nak mengalir di bawahnya sungai? Jadi Imam Tabari cakap yang dimaksudkan yang mengalir di bawahnya, mengalir di sekelilingnya. Sekelilingnya ni kita ada rumah yang besar. Sekelilingnya ada sungai-sungai. Lebih mudah lah. Tapi tak tahu juga macam mana. Itu mengikut Imam At-Tabari, mengalir di sekelilingnya sungai-sungai. Dan kita ada rumah, ada sebelah sungai. Siapa ada tinggal rumah sebelah sungai? Tak ada kan? Dia punya bunyi je dah sedap. Tidur malam sungai mengalir kan? Kita dengar je pergi apa ni, bagi tanda baik ke apa. Tidur malam kan dengan sungai, air sungai mengalir. Air sungai mengalir, Allahu Akbar. Kita punya rumah buatan sungai, buatan sendiri yang kecil je kan. Kita letak tempat luar, jadilah mengalir sikit-sikit mengalir. Ini keindahan. Dan Allah SWT kata wa'dallah, inilah, demikianlah wa'dallah, janji Allah SWT. Allah janji kepada mereka yang bertakwa ni adalah dia akan bagi upah dia apa? Upah dia adalah syurga. Upah dia di dunia dapat upah, di akhirat pun dapat upah juga, hidup di dalam syurga. Kita nak apa lagi? Semua dah tua-tua semua, dah nak mati semua. Nak pergi mana? Ada? Syurga lah. Nak pergi mana tak? Happy tak lepas pergi syurga? Kalau lepas kita mati dia, besok masuk syurga, happy tak? Happy lah. Siapa yang tak sedap? Siapa yang tak gembira? Itu berita gembira. Awak besok, kalau hari awak mati, malaikat maut datang, yang tengok-tengok tu, awak mati. Habis saja, bila dia masuk syurga ni? Besok masuk syurga. Besok masuk syurga. Tunggu ribu-ribu tahun tak? Tunggu akhirat tak ada. Mati dia. Mana penempatan orang-orang soleh? Nabi-Nabi sekarang ni, tak orang-orang soleh. Mana penempatan mereka? Di mana mereka? Alam barzah di mana? Di dalam syurga. Mereka semua di dalam syurga. Sebab itu Rasulullah SAW bila suruh kita doa untuk untuk doa mayat tu, apa? Wa'adakhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Bila dia lepas apa ni, lepas soal jawab malaikat aja, terus transfer terus roh dia lah kepada dia, roh dia ke syurga. Okey tak? Gembira tak? Look forward kan? Yalah, biar aku mati je, hidup tersiksa. Dari hidup dunia dah sakit, banyak ini. Tapi takwa. Yang pergi syurga ni siapa? Yang bertakwa kepada Allah SWT. Sekejap aja, tak lama. Sekejap di hidup ni. Kata Rasulullah SAW, dia dengan syurga itu lagi dekat daripada tali kasut dia. Rasulullah bagi kiasan. Seorang hamba tu, dia dengan syurga dia, syurga itu lagi dekat daripada tali kasut kita. Macam mana kita tangkap gini je dah pegang tali kasut. Kita dah boleh capai syurga, dah dekat sangat. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT bagi kita hidayah, taufik hidayah untuk bertakwa kepada Allah SWT.
Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata di sini la yukhlifullahu mi'ad. Allah tak akan mungkiri janji dia. Allah tak akan ubah janji dia. Awak nak syurga bertakwa, senang je. Awak nak masuk syurga kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Jadi itu saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak Allah ke atas hamba dan apa hak hamba ke atas Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah ke atas hamba adalah hendaklah mereka menyembah dia, beribadat kepada dia dan tidak mensyirikkan sesuatu pun dengan dia. Dan apakah hak hamba ke atas Allah? Itu Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga. Jaga tauhid dia, jaga akidah kita, jaga tauhid kita, jauh daripada benda-benda syirik. Orang nak cakap apa pun jauh lah. Terutama kita sekarang ni okey, nanti nak berubat dan yang sakit ini semua tahu dia offer tempat ni power tau, bagus tau. Dia punya operation waktu malam, waktu ini dah habis. Tauhid tak ada jaga pasal nak sembuh, nak baik, nak ini, gadaikan dia punya tauhid dia. Dah berubat dengan jin, dengan ejen jin semua kahin. Jadi Allah cakap mereka ditinggalkan bomoh-bomoh, tinggalkan ini. Awak pergi pula, lepas tu nak masuk syurga. Itu masalah apa? Tak baca Al-Quran. Dia hayal saja, dia ingat dengan aku pergi bomoh, dengan aku begini, aku dapat masuk syurga. Aku gila, tengok nanti macam mana. Kenapa dalam Quran Allah cakap orang ini tinggalkan tauhid ni. Tauhid di antaranya ulama cakap tahid bomoh, tinggalkan bomoh. Nak masuk syurga tu kata masih lagi, dah tua pun, dah mati pun, lagi berpegang teguh kepada bomoh-bomoh ni. Ini dia baca Quran tak tahulah, syok-syok lah, suka-suka. Datang kuliah pun nak apa? Nak tunggu isyak. Wallahu a'lam. So, jadi itu ini pengajaran bagi kita ambil serius kita dalam Al-Quran. Kalau kita tak serius dalam Al-Quran, tak ada berita gembira lah. Allah cakap orang yang yastami'u, betul-betul dengar dan betul-betul ikut Al-Quran, bukan main-main, bukan sampai libur. So, aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.